Senja berlabuh perlahan-lahan di atas tanah perkuburan kecil yang terletak di pinggir bandar. Pepohon rendang yang tinggi berdiri sepi di bawah cahaya senja yang pucat, mewujudkan suasana yang dingin namun syarat dengan 1001 perasaan yang sukar digambarkan. Langit juga semakin gelap, melukiskan pemandangan yang sayu. Pada waktu ini, hampir tiada sesiapa lagi di situ kecuali seorang lelaki yang kelihatan letih. Kakinya melangkah perlahan di atas jalan batu kecil, pandangan matanya berat seolah-olah memikul seluruh beban kenangan yang tidak dapat diluahkan kepada sesiapa. Dialah Tan Sri Omar, seorang yang dikenali dalam kalangan ahli perniagaan di seluruh negara dengan gelaran jutawan paling pendiam di Malaysia. Tan Sri Omar tidak lagi muda. Pada usia 50-an, wajahnya jelas menunjukkan kesan peredaran massa dengan kedutan di hujung mata dan uban yang terselit di celah rambutnya yang hitam lebat. Tiada siapa menyangka lelaki ini telah melalui pelbagai jatuh bangun dalam dunia perniagaan untuk menjadi salah seorang hartawan terkaya di selatan tanah air. Lebih-lebih lagi, tiada siapa yang tahu di sebalik penampilan luaran yang tegas dan berkuasa, dia secara diam-diam menanggung kesedihan yang mendalam atas pembergian istri tercintanya. Istrinya, Puan Aminah, telah meninggal dunia 3 tahun lalu. Sejak itu, seolah-olah ada jurang yang dalam memisahkan Tan Sri Omar dari dunia luar. Orang-orang gajinya di rumah hanya berani memandangnya dalam diam setiap kali dia pulang ke Banglo. Wajahnya sentiasa muram, tidak menunjukkan sebarang emosi. Namun, mereka berbisik sesama sendiri bahwa setiap hujung minggu, Tan Sri Omar akan menghilangkan diri seketika, memandu kereta hitam mewahnya ke pinggir bandar. Tiada siapa tahu ke mana dia pergi, dan sudah tentu tiada siapa yang berani bertanya. Tetapi bagi mereka yang peka, mereka dapat meneka bahwa dia pergi ke tempat persemadian istrinya, tempat di mana dia boleh meluahkan isi hatinya dalam diam. Petang itu, Tan Sri Omar membawa sejambak bunga kekua putih, bunga kegemaran istrinya. Dia melangkah ke kubur arwah. Batu nisan itu dijaga dengan rapi, terukir gambar potret Aminah. Wajahnya kelihatan anggun seolah-olah masih berusia 30-an. Setiap kali melihat gambar itu, hati Tan Sri Omar terasa pedih. Teringat akan hari-hari ketika Aminah masih di sisinya, melakarkan pelbagai impian untuk masa depan mereka. Tidak semua orang percaya bahwa seorang Tan Sri Omar yang terkenal tegas dalam perniagaan boleh mencintai istrinya sepenuh hati. Tetapi itulah hakikatnya. Hanya apabila berdiri di hadapan kubur istrinya, barulah dia membiarkan kelemahannya terserlah, menceritakan segala kegusaran yang dipendamnya selama ini. Bertahun-tahun dia hidup dalam rasa bersalah kerana banyak perkara yang tidak sempat dilakukannya untuk arwah, kerana ada masanya dia terlalu leka membina kerjaya sehingga tanpa sengaja mengabaikan keluarga. Setelah meletakkan jambangan bunga kekua putih dengan kemas di hadapan batu nisan, Tan Sri Omar mengelap perlahan lapisan debu yang tidak kelihatan, yang seolah-olah hanya wujud dalam fikirannya. Di tengah-tengah kesunyian itu, bunyi daun-daun yang bergeseran ditiup angin petang, membangkitkan lagi rasa sedih. Dia berjanji pada diri sendiri akan berdiri di situ sebentar sahaja sebelum pulang, tidak mahu malam menjelang. Namun, sebaik sahaja dia hendak berpaling, satu pemandangan mengejutkan membuat seluruh tubuhnya kaku. Di sebelah kubur Aminah, ada seorang budak lelaki berusia sekitar 12 tahun sedang tidur nyenyak dalam keadaan meringkuk. Walaupun jaraknya tidak terlalu dekat, Tan Sri Omar masih dapat melihat budak itu memakai pakaian lusuh, berkaki selipar yang haus, dan memeluk erat sebuah beg berwarna coklat yang pudar. Kala budak itu tidur, seolah-olah dia langsung tidak peduli dengan suasana seram di tanah perkuburan yang sunyi itu, dan tidak juga takut jika ada sesiapa yang menemuinya. Masih dalam keadaan terkejut, Tan Sri Omar melangkah lebih dekat. Dia perasan wajah budak itu comot dengan tanah, rambutnya kusut dan nafasnya teratur dihembus ke udara.
Nampaknya budak itu sudah berada di situ untuk tempoh yang lama sehingga keletihan. Yang lebih aneh, budak itu tidur betul-betul di sebelah batu nisan Aminah, bukan di mana-mana kubur lain. Mengapa dia tidur di sini? Di sebelah kubur istri aku. Tan Sri Omar tertanya-tanya dalam hati, perasaan terkejut, bimbang, dan sedikit seram bercampur baur. Tiba-tiba, budak itu bergerak sedikit, seolah-olah merasakan kehadiran seseorang di sebelahnya. Bulu matanya berkelip-kelip sebelum perlahan-lahan membuka mata. Sebaik sahaja melihat lelaki separuh umur yang berdiri megah di hadapannya, budak itu terus terkejut dan bingkas duduk, berganjak beberapa langkah ke belakang. Matanya yang bulat besar memancarkan rasa takut dan hairan. Dia meringkuk seperti haiwan kecil yang terperangkap di sudut, keliru sama ada mahu lari atau terus berada di situ. Melihat keadaannya, Tan Sri Omar menenangkan diri dan cuba tersenyum mesra, walaupun jantungnya berdegup kencang. Dia menghulurkan kedua-dua tangannya seolah-olah berkata, "Saya tidak akan apa-apakan kamu." Selepas seketika sunyi, dia bersuara dengan nada yang dalam dan lembut. Adik buat apa di sini? Kenapa tidur di sebelah kubur ni? Budak itu menjawab tergagap-gagap, suaranya masih gemetar. Saya cuma sebab tak ada tempat. Tak ada tempat lain nak pergi. Melihat ketakutan budak itu, Tan Sri Omar merendahkan suaranya. Tapi, adik tahu tak ini di mana? Ini tanah perkuburan. Adik tak takut ke? Budak itu menggigit bibir dan menunduk, berbisik, Saya takut, tapi saya tak ada pilihan. Tempat ni sunyi, tak ramai orang datang, tak ada siapa halau saya. Saya boleh rehat sekejap." Tan Sri Omar terdiam. Mengapa seorang budak berumur 12 tahun boleh terbiar sehingga terpaksa mencari tempat tidur di tanah perkuburan? Pelbagai soalan menerjah fikirannya. Adakah budak ini gelandangan? Apa yang ada di dalam beg coklat lusuhnya itu? Dan mengapa dia tidur betul-betul di sebelah kubur Aminah, insan yang dianggapnya sebagai harta paling berharga dalam hidupnya? Embun petang mula turun, udara terasa sejuk. Tan Sri Omar melihat budak itu hanya memakai baju nipis yang lusuh. Dia menanggalkan jaketnya dan perlahan-lahan menyelimuti bahu budak itu. Pada mulanya, budak itu cuba menolak, tetapi kesejukan membuatkannya menggigil, dan dia kelihatan sangat letih dan lapar. Akhirnya, dia menerima jaket itu dengan teragak-agak. Pemandangan itu menyentuh hati Tan Sri Omar. Seumur hidupnya dia tinggal dalam kemewahan, baru kini dia benar-benar memahami penderitaan golongan yang tidak berumah. Seorang kanak-kanak kecil tanpa tempat bergantung. Sambil tersenyum paksa, dia menenangkan, "Jangan takut, Pak Cik bukan nak tangkap kamu. Pak Cik cuma risaukan kamu. Panggil Pak Cik Omar." Budak itu masih diam, wajahnya tertunduk seolah-olah terlalu takut untuk memberitahu namanya. Merasakan kekeliruan budak itu, Tan Sri Omar mengeluh dan memutuskan untuk memulakan perbualan dengan bertanya, "Adik dari mana? Mak ayah adik mana?" Sebaik sahaja mendengar perkataan mak ayah, budak itu menggenggam tali begnya dengan lebih erat, mengangkat kepala dan sekilas memandang ke arah batu nisan seolah-olah secara refleks. Kemudian matanya berkaca-kaca. Jawapannya keluar perlahan dan terputus-putus. Saya ada mak, ayah saya pun dah tak ada di sini." Selepas berkata begitu, dia menunduk semula. Hati Tan Sri Omar tiba-tiba terasa berat. Dia samar-samar meneka budak itu anak yatim. Walaupun sudah bersedia dari segi mental, dia tetap merasa sebak. Suasana tanah perkuburan yang suram kini semakin gelap. Tan Sri Omar tidak sampai hati meninggalkan budak itu sendirian di situ. Akalnya menasehati agar tidak masuk campur urusan orang lain yang boleh mendatangkan masalah, tetapi hatinya dan kenangan akan arwah istrinya yang baik hati tidak membenarkannya berpaling.
Akhirnya, dia perlahan-lahan menghulurkan tangan dan berkata lembut, "Dah malam nih, ikut Pakcik. Pakcik cari tempat untuk kamu makan sikit." "Boleh?" Budak itu mengangkat kepala, matanya menunjukkan rasa terkejut dan ragu-ragu. Mungkin dia tidak pernah bertemu orang asing yang sanggup membantunya tanpa syarat. Selepas beberapa saat teragak-agak, dia berbisik, "Saya tak nak susahkan Pakcik." Tan Sri Omar tersenyum perlahan. "Tak susah, Pakcik pun ada benda nak minta tolong kamu. Pakcik nak tanya beberapa perkara." Mendengar itu, budak itu menjadi lebih ingin tahu. Tetapi dia juga sangat lapar dan letih. Akhirnya, dia mengangguk. Dalam perjalanan, Tan Sri Omar membiarkan budak itu duduk di kerusi belakang kereta Mercedes-Benz mewahnya. Pada mulanya, budak itu kelihatan segan, memandang sekeliling dengan hairan. Mungkin seumur hidupnya, dia tidak pernah menaiki kereta semewah itu. Selepas seketika, melihat budak itu terlalu letih, Tan Sri Omar bertanya, "Adik nak makan apa? Makanan kegemaran adik apa?" Dia menjawab perlahan, "Saya cuma nak makan nasi biasa atau semangkuk mi sup pun cukuplah." Kata-kata itu membuatkan hati Tan Sri Omar terasa pedih. Di tengah-tengah masyarakat moden, ada kalanya orang makan mewah dengan pelbagai hidangan lazat, tetapi masih ada kanak-kanak yang hanya mengimpikan semangkuk mi sup panas. Dia memandu dalam diam, berfikir. Angin malam yang sejuk menyelinap masuk melalui celah tingkap. Di luar sana, lampu-lampu jalan mula menyala, kehidupan sibuk dan meriah, sangat berbeza dengan suasana suram di tanah perkuburan petang tadi. Tan Sri Omar berhenti di sebuah kedai mi sup biasa yang tidak terlalu sesak untuk mengelakkan budak itu berasa segan. Dia hanya memesan 2 mangkuk mi sup, seolah-olah mereka berdua hanya singgah makan dalam perjalanan. Sebaik sahaja hidangan tiba, budak itu menghirup kuah sambil matanya berkaca-kaca. Mungkin sudah terlalu lama dia tidak menikmati hidangan yang sempurna. Tan Sri Omar tidak mendesaknya, membiarkannya makan sehingga selesai sebelum menyambung berbualan. Setiap suapan mie dimakan dengan penuh nikmat, seolah-olah takut ia akan hilang. Pemandangan itu menimbulkan rasa kasihan yang mendalam dalam diri Tan Sri Omar. Setelah selesai makan, dia merendahkan suara. "Boleh adik beritahu Pakcik, kenapa adik tidur di sebelah kubur istri Pakcik? Adik kenal ke dia?" Budak itu berhenti sejenak, tangannya masih memegang sudu, matanya mengelak. Tak, saya tak kenal siapa-siapa. Cuma kubur tu ada bunga cantik, tak ramai orang datang. Saya kebetulan je sampai situ." Suaranya kedengaran lain. Tan Sri Omar serta-merta merasakan ada sesuatu yang tidak jujur dalam jawabannya, atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia tidak sampai hati memaksa budak itu. Dengan sabar dia berkata, "Baiklah Pakcik tak paksa. Kalau ada apa-apa yang kamu perlukan, beritahu saja. Sekarang dah lewat malam, Pakcik bawa kamu pulang ke rumah Pakcik dulu. Esok kita fikirkan lagi." Mendengar itu, budak itu terkejut. Rumah Pakcik, saya tak berani." Tan Sri Omar tersenyum lembut. "Anggap saja kamu tolong Pakcik supaya tak risau kamu tidur di luar. Kalau jadi apa-apa pada kamu, Pakcik akan rasa bersalah." Akhirnya, budak itu bersetuju. Itulah kali pertama budak itu menjejakkan kaki ke dalam sebuah banglo megah yang terletak di kawasan perumahan mewah di pinggir bandar yang dikenali sebagai kawasan kediaman para jutawan. Cahaya dari lampu chandelier kristal menerangi ruang lobi, lukisan-lukisan seni menghiasi dinding, dan lantai marmar berkilat. Segalanya terlalu asing, membuatkannya seolah-olah tersesat ke dunia lain. Tan Sri Omar menghalang orang-orang gajinya yang hendak menyambut, hanya berkata ringkas, "Ini anak saudara saya, bawa dia ke ruang tamu, bagi dia mandi dan berehat." Selepas mandi dan menukar pakaian bersih yang dijumpai oleh pengurus rumah di dalam stor, budak itu duduk memeluk lutut di atas sofa, matanya berkelip-kelip kagum. Tan Sri Omar menuang segelas air suam dan memberikannya. Dengan suara yang lembut, dia berkata, "Malam ni kamu tidur sini, tak perlu takut apa-apa. Esok pagi Pakcik akan fikirkan apa nak buat. Kalau kamu perlukan apa-apa, beritahu Pakcik atau Makcik pengurus rumah ni."
Bibir budak itu terkumat kamit, cuba mengucapkan terima kasih, tetapi kerana terlalu gugup, kata-kata itu tidak terkeluar. Tan Sri Omar mengangguk, menepuk bahunya perlahan, lalu berpaling ke bilik tidurnya. Sebaik sahaja masuk ke bilik, dia merebahkan diri di atas kerusi empuk, membuka butang bajunya dan mengeluh. Fikirannya masih ligat dengan pelbagai soalan. Mengapa seorang budak asing muncul betul-betul di sebelah kubur Aminah? Adakah ia hanya satu kebetulan? Rasa curiga terus menghantuinya, manakala imej budak itu dengan pandangan matanya yang sayu terus bermain di fikirannya. Malam itu, Tan Sri Omar tidak dapat tidur lena. Dia bermimpi tentang arwah isterinya, dan dalam mimpinya, imej budak itu muncul silih berganti seperti satu mesej yang sukar ditafsirkan. Apabila dia terjaga, cahaya pagi sudah memancar melalui tingkap besar. Kebiasaannya, dia akan berjoging ringan di halaman banglo pada waktu pagi. Apabila turun ke ruang tamu, dia melihat budak itu sedang duduk di atas kursi, memegang sebuah buku gambar dan leka melihat gambar-gambar pemandangan. Dia tersenyum sendiri dan melangkah lebih dekat. "Awal kamu bangun, tak boleh tidur lagi kah?" Budak itu segera meletakkan buku itu dan berdiri dengan sopan. "Ya, saya tak biasa dengan katil empuk, jadi saya bangun awal." Tan Sri Omar mengangguk dan membawanya ke taman yang penuh dengan bunga, di mana terdapat sebuah meja batu ringkas di tengah-tengah pancutan air kecil. Pemandangan itu kelihatan mengagumkan budak itu, kerana di bawah cahaya siang, kemegahan banglo itu kelihatan begitu jelas. Tan Sri Omar mula bertanya, "Siapa nama kamu?" Budak itu menjawab perlahan, "Nama saya Khairul." Tan Sri Omar bertanya lagi dengan sabar, "Di mana kamu tinggal sebelum tidur di tanah perkuburan?" Budak itu diam, tidak menjawab. Kesunyian perpanjangan. Tan Sri Omar dapat melihat dengan jelas rasa segan dan tegang dalam gerak-geri Khairul. Nampaknya budak itu tidak mau mendedahkan masa lalunya, atau ada sesuatu yang membuatnya takut. Tidak mahu memaksa lagi, dia menukar topik. "Kamu lapar tak? Pak Ji suruh dapur sediakan sarapan ya?" Khairul mengangguk perlahan. "Ya, terima kasih." Sarapan pagi itu lebih mesra daripada yang dijangkakan oleh Tan Sri Omar. Budak itu makan dengan sopan, tidak banyak bercakap tetapi beradab. Tan Sri Omar mengambil kesempatan untuk berbual. "Pak Cik tengok kamu masih kecil, sepatutnya kamu pergi sekolah." "Kamu bersekolah tak?" Khairul menunduk, tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Mungkin sejak kecil dia tidak pernah bersekolah atau terpaksa berhenti. Perasaan tidak berdaya tiba-tiba timbul dalam diri Tan Sri Omar. Dia yang sudah biasa mengarahkan ribuan pekerja dan menguruskan syarikat gergasi, kini tidak tahu bagaimana hendak mendekati seorang budak yang degil dan penuh misteri. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk menelepon seorang kepercayaannya bernama Haikal, seorang rakan kongsi yang telah lama berjuang bersamanya dan juga mempunyai kebolehan untuk menyiasat dan mengumpul maklumat apabila diperlukan. Selepas memberi arahan dengan berhati-hati, "Haikal, tolong saya siasat sedikit tentang budak ini. Saya cuma tahu namanya Khairul, umur dalam 12 tahun. Cuba cari apa-apa maklumat tentang keluarga dan asal-usulnya." Tan Sri Omar meletakkan telefon dan menghela nafas. Dia faham bahawa membawa pulang seorang kanak-kanak tanpa mengetahui latar belakangnya adalah sangat berisiko. Namun, di dalam hatinya, dia merasa lega yang aneh, seolah-olah ada satu ikatan gaib yang menahannya. Mungkin ikatan itu ada kaitan dengan Aminah, kerana semasa hayatnya, arwah seorang yang sangat pemurah dan sentiasa bersedia membantu anak-anak yatim dan orang susah. Dia teringat kata-kata Aminah suatu ketika dahulu, "Hidup ini singkat bang, jangan lepaskan peluang untuk berbuat baik. Satu perbuatan kecil pun boleh menyelamatkan satu nyawa." Kini arwah telah tiada, tetapi mungkin dia sedang melakukan apa yang pernah dihajati oleh isterinya. Sementara menunggu Haikal mencari maklumat, Tan Sri Omar cuba mendekati Khairul agar budak itu tidak berasa terlalu tegang. Dia membawanya berjalan-jalan di sekitar taman.
Di sini Pak Cik tanam banyak jenis bunga. Dulu isteri Pak Cik suka bunga mawar putih, jadi di taman ni ada satu sudut khas untuk mawar putih sahaja. Kalau kamu suka, pergilah tengok. Sambil berkata, dia menunjuk ke arah deretan bunga mawar yang sedang mekar dengan kelopak putih bersih. Khairul memandang tajam, matanya menunjukkan rasa terharu yang sukar digambarkan. Dia melangkah lebih dekat, menyentuh kelopak bunga itu perlahan, lalu berpaling kepada Tan Sri Omar. Makcik tu, isteri Pak Cik, mesti baik orangnya. Kata-kata budak itu membuatkan hati Tan Sri Omar tersentak. Sehingga kini, Khairul masih tidak berani menyebut nama Aminah, hanya memanggilnya isteri Pak Cik. Tan Sri Omar tersenyum sayu. Ya, dia seorang yang baik hati dan penyayang. Pak Cik tak sempat meluangkan masa yang cukup untuknya, dan sekarang Pak Cik menyesal. Di tengah-tengah saat itu, Khairul tiba-tiba terlepas cakap, "Mak Cik tu pernah tolong saya kan, Pak Cik?" Kata-kata itu seperti panahan petir. Segalanya di sekeliling seolah-olah terhenti. Tan Sri Omar berpaling pantas ke arah Khairul. Suaranya tidak dapat menahan getaran. "Apa kamu kata? Isteri Pak Cik pernah tolong kamu?" Khairul sedar dia telah terlepas cakap. Dia menjadi keliru dan berundur, tergagap-gagap. Saya minta maaf, Dia menunduk, seluruh tubuhnya kaku. Tan Sri Omar dapat melihat dengan jelas bahawa budak itu sedang panik. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan gejolak di hatinya. Jelas ada misteri yang mengaitkan Aminah dengan budak ini. Mungkin inilah sebabnya budak itu muncul di sebelah kubur istrinya. Dengan suara yang lembut, dia berkata, "Kamu tak perlu takut. Ceritakan pada Pak Cik, macam mana dia tolong kamu." Khairul menggigit bibir, air matanya berlinangan, seolah-olah sedang mengenang kembali memori yang menyakitkan. Selepas beberapa ketika, barulah dia berani bersuara. Saya tak tahu banyak tentang dia. Saya cuma ingat masa saya umur 8 tahun, saya masuk hospital sebab demam malaria yang teruk. Tak ada duit nak bayar rawatan. Masa tu, seorang makcik kaya datang. Dia bayarkan semua bil hospital saya, bagi baju dan makanan. Dia senyum pada saya dengan sangat mesra. Saya tak akan lupa. Lepas keluar hospital, saya dengar orang cakap makcik itu isteri seorang pemilik syarikat besar. Rasanya nama dia Aminah. Lepas tu, saya coba cari dia, tapi tak ada siapa tahu. Dia dah meninggal dunia. Sampai di situ, suara Khairul tersekat-sekat, matanya merah berair. Saya dengar ada orang di hospital cakap kuburnya di tanah perkuburan pinggir bandar. Lama saya tak berani nak cari. Sampailah bila saya dah tak ada tempat tinggal, saya teringat pada dia. Jadi saya pergi ke tanah perkuburan. Saya cuma nak berada dekat dengan dia, sebab saya dah tak ada sesiapa lagi. Setiap perkataan yang diucapkan oleh budak itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk jantung Tan Sri Omar. Dia begitu terharu sehingga kedua-dua tangannya menggeletar. Fikirannya kembali kepada imej Aminah suatu ketika dahulu. Dia teringat arwah sering melakukan kerja amal secara diam-diam, membantu pesakit miskin, tetapi dia tidak pernah mengambil peduli. Hanya selepas arwah meninggal dunia, barulah dia tahu betapa besarnya kerja-kerja amal itu. Kini, mendengar cerita Khairul, dia faham mengapa budak itu muncul di sebelah kubur istrinya. Segalanya seolah-olah telah diatur oleh takdir yang sukar dijelaskan. Dengan suara yang serak, Tan Sri Omar berkata, "Aminah, itulah nama isteri Pak Cik. Dia dah meninggal 3 tahun lalu. Sekarang baru Pak Cik tahu dia pernah tolong kamu." Pak Cik rasa malu sangat sebab tak tahu lebih awal. Khairul mengangkat kepala, mengesat air matanya. "Saya minta maaf, saya cuma nak berterima kasih pada dia, tapi dia dah pergi." Budak itu teresak-esak, membuatkan Tan Sri Omar tanpa sedar menghulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan. Perasaan itu sungguh aneh, seolah-olah sudah lama dia mendambakan pelukan hangat daripada seorang ahli keluarga. Dan kini, dia merasakan kehadiran Aminah di mana-mana. Dia berbisik, "Tak apa, sekurang-kurangnya sekarang kamu dah datang pada Pak Cik. Pak Cik percaya ini yang arwah mahukan."
Mulai sekarang, Pakcik akan jaga kamu macam mana dia pernah jaga kamu dulu. Kata-kata itu membuatkan Khairul terharu sehingga menangis. Dia terus memeluk erat Tan Sri Omar, tidak lagi menolak. Buat pertama kali dalam hidupnya, Khairul merasakan selamat. Mengenai Haikal, selepas sehari mencari maklumat, dia kembali melaporkan kepada Tan Sri Omar. Tan Sri, saya dah tanya kenalan-kenalan saya dan juga bertanya di hospital lama. Cerita budak itu memang benar. Khairul sebenarnya yatim piatu. Ibunya meninggal dunia ketika dia baru berumur 4 tahun akibat kemalangan jalan raya. Dia hidup melarat, buat macam-macam kerja kecil, kadang-kadang tidur di rumah tumpangan murah, lepas tu hilang tak nampak lagi. Tan Sri Omar mendengar dan mengangguk, tidak terlalu terkejut, tetapi matanya masih menunjukkan kesedihan. Dia bertanya, ada saudara mara lain tak? Haikal menggeleng, tak ada sesiapa, atau kalau ada pun, budak tu tak tahu, keadaannya sangat daif. Cerita tentang istri Tan Sri membantunya memang benar. Kaki tandan hospital mengesahkan ada seorang wanita separuh umur yang ciri-cirinya sama seperti Puan Aminah telah membayar bil hospital ketika itu. Tan Sri Omar memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, cuba menahan sebab. Sejak itu, Khairul secara rasmi menjadi sebahagian daripada penghuni banglo itu. Perubahan itu mengejutkan ramai orang gaji di rumah. Malah, ada yang bimbang budak itu akan mendatangkan masalah. Namun, Tan Sri Omar bertegas, saya mahu budak ini tinggal di sini. Anggap dia macam cucu saya. Sesiapa yang ada soalan, laporkan terus pada saya. Tiada siapa berani berkata apa-apa lagi. Pada mulanya, Khairul masih malu-malu. Kebanyakannya hanya berada di ruang tamu atau perpustakaan, tidak berani meminta apa-apa. Tetapi Tan Sri Omar bertanya, kamu nak sekolah balik tak? Pakcik akan daftarkan kamu di kelas pemulihan, lepas tu perlahan-lahan masuk sekolah biasa. Kali ini, budak itu menunjukkan minat. Saya suka sangat belajar, tapi saya takut tak dapat ikut kawan-kawan lain. Tan Sri Omar menjawab lembut, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Puan Aminah, kalau dia masih hidup, pasti akan galakkan kamu pergi sekolah. Maka, Khairul memulakan hidup baru. Dia ditempatkan di kelas pemulihan untuk tingkatan 1. Pada mulanya, dia berasa kekok, kadangkala rendah diri kerana perbezaan status dengan rakan sekelas. Guru-guru juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Budak miskin mana pula yang jutawan tu kutip? Bisikan-bisikan itu sampai ke telinganya. Kadangkala membuatnya terasa hati dan pulang ke rumah dalam diam. Tan Sri Omar faham akan hal itu. Dia menasihati, masyarakat memang suka menghukum, tapi yang penting ialah kamu kena percaya pada diri sendiri. Ingat, kamu sedang meneruskan legasi Puan Aminah untuk hidup dengan baik. Khairul mendengar dalam diam dan mengangguk. Walaupun matanya kadangkala menunjukkan kesedihan, dia tetap berusaha untuk mengatasinya. Selain belajar, Khairul perlahan-lahan menunjukkan minat dalam seni lukis. Kadangkala dia kelihatan asyik memerhatikan lukisan-lukisan berharga yang tertanggang di dalam rumah. Atau dia secara senyap-senyap meminjam kertas dan pensel dari bilik bacaan dan melukis pemandangan di sekelilingnya. Suatu hari, Tan Sri Omar terjumpa dia sedang melakar potret Aminah berdasarkan ingatan dari gambar. Walaupun goresan penselnya masih keko, ia memancarkan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Melihat lukisan itu, hati Tan Sri Omar bergetar. Dia teringat istrinya semasa muda juga gemar melukis. Malah, arwah pernah bermimpi untuk membuka sebuah galeri seni amal untuk mengajar anak-anak yatim melukis. Kini melihat Khairul asyik melukis, dia seolah-olah melihat sebahagian daripada bayangan Aminah. Dia menggalakkan, teruskan melukis. Kalau perlukan warna, kanvas, pakcik akan belikan. Khairul terkejut dan memandang dengan mata yang penuh kesyukuran. Dia tidak sangka akan mendapat sokongan secepat itu. Namun, perjalanan untuk menerima anak angkat ini tidak selalunya lancar. Dalam kalangan keluarga Tan Sri Omar sendiri, masih ada beberapa saudara mara, terutamanya adiknya, Badrul, yang berbisik di belakang mengatakan abangnya sudah tidak waras, tiba-tiba membawa pulang budak asing.
Entah-entah ada niat jahat, kata mereka. Tan Sri Omar sendiri mempunyai seorang anak lelaki, Farhan, yang sedang belajar di Amerika. Apabila Farhan mendengar berita ayahnya membawa pulang seorang budak asing, dia menunjukkan rasa tidak puas hati. Dalam satu panggilan video, Farhan meninggikan suara. Ayah tak boleh percaya orang senang-senang macam tu. Entah-entah dia penipu atau ada orang upah dia untuk rampas harta kita. Wajah Tan Sri Omar menjadi tegang dan dia memotong. Kamu masih muda, belum faham. Lagipun kamu tak ada di sini untuk tengok sendiri. Ayah buat keputusan sendiri. Ayah percaya ayah tak salah. Sejak hari itu, wujud jurang antara mereka berdua. Farhan enggan mendengar dan Tan Sri Omar juga tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia fikir suatu hari nanti anaknya akan faham apabila sudah cukup matang untuk menyedari ada perkara dalam hidup ini yang lebih berharga daripada wang. Bagi Khairul, dia tidak tahu menahu tentang kerumitan yang berlaku dalam keluarga Tan Sri Omar. Dia hanya menumpukan perhatian pada pelajaran dan melukis. Setiap malam selepas makan malam, dia akan senyap-senyap membawa kertas dan pensel ke taman bunga. Kadang-kadang dia melukis bunga mawar putih, kadang-kadang melukis pokok-pokok tua. Lama-kelamaan, lukisannya semakin baik. Suatu ketika, dia memberanikan diri meminta Tan Sri Omar melihat dan memberi komen. Tan Sri Omar tidak mempunyai kepakaran, hanya memuji. Cantik sangat, Pak Cik tak sangka kamu ada bakat macam ni. Pujian itu memberinya lebih banyak motivasi. Suatu malam, Khairul memberanikan diri bertanya, Pak Cik, saya nak lukis Puan Aminah dengan sepenuh perasaan saya, tapi saya takut kemahiran saya belum cukup. Tan Sri Omar mengangguk perlahan. Cubalah, semua orang bermula dari lukisan pertama. Khairul tersenyum, matanya bersinar. Dia berjanji akan berusaha, sebagai tanda terima kasih kepada insan yang telah menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, dia mula merancang. Dia sering menatap gambar Aminah lama-lama, cuba menangkap ekspresi wajah arwah yang lemah lembut melalui gambar-gambar lama. Pada masa yang sama, dia teringat kembali kenangan ketika dia berada di hospital. Ketika itu, Aminah datang ke katilnya, memberinya senyuman, dan mengusap kepalanya dengan mesra. Walaupun pertemuan itu singkat, ia sudah cukup untuk meninggalkan kesan mendalam dalam fikiran Khairul yang masih muda. Beberapa bulan berlalu. Khairul semakin menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Pencapaian akademiknya meningkat dengan ketara. Dia ditempatkan dalam program persekolahan biasa di tingkatan 1. Namun, kemunculannya di sebuah sekolah swasta yang mahal karena Tan Sri Omar mau anak angkatnya mendapat pendidikan terbaik membuatkan ramai rakan sekelas cemburu dan curiga. Ada anak-anak orang kaya yang mengejek, budak nih, anak yatim kutip dari bawah jambatan je. Tiba-tiba dapat jadi anak angkat jutawan, mesti nanti jadi anak emas. Kadang-kadang mereka menyembunyikan beg sekolah Khairul atau mengoyakkan bukunya. Khairul marah, tetapi dia menahan diri dan hanya berdiam. Apabila pulang ke rumah, dia tidak berani menceritakannya. Namun pengurus rumah perasan dia sedang menjahit bagnya yang koyak lalu melaporkan kepada Tan Sri Omar. Mendengar berita itu, Tan Sri Omar sangat marah. Dia pergi ke sekolah untuk bertamu pihak pengurusan. Pihak sekolah berjanji akan mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang membuli. Khairul yang mendengar berita itu menjadi cemas dan merayu. Pak Cik, jangan besarkan hal ni, nanti mereka akan lebih benci saya. Tan Sri Omar mengeluh penat. Tapi takkan nak biarkan mereka buli kamu selalu. Dan kemuncaknya berlaku apabila suatu hari Khairul pulang ke rumah dengan kesan lebam di pipi. Sekumpulan rakan kaya telah menolaknya jatuh kerana dia dipuji oleh guru sebagai pelajar yang menunjukkan peningkatan. Dalam keadaan marah, Khairul melawan, tetapi kerana mereka lebih ramai, dia terkena satu tumbukan di muka. Tan Sri Omar melihat pipinya yang bengkak dan merah, hatinya terasa pedih. Dia memberitahu Khairul, kamu tak boleh bergaduh, tapi kamu juga tak boleh biarkan diri dibuli. Kalau mereka terus buat macam ni, Pak Cik akan tukarkan kamu ke sekolah lain.
Khairul menggeleng menahan sakit. Saya tak nak pindah. Saya akan buktikan pada mereka saya datang ke sini bukan untuk berebut apa-apa. Saya cuma nak belajar bersungguh-sungguh. Saya nak jadi pelukis macam yang Puan Aminah harapkan. Keteguhan hati budak itu membuatkan Tan Sri Omar terharu dan semakin menyayanginya. Seterusnya, Khairul menumpukan perhatian pada pelajaran dan mengasah bakat melukisnya. Dia tinggal selepas waktu sekolah untuk meminta tunjuk ajar tambahan daripada guru seni. Kadang-kadang dia pulang sangat lewat. Tan Sri Omar risau dan bertanya, tetapi dia hanya tersenyum. Saya suka melukis, jadi saya ambil peluang berlatih supaya nanti boleh lukis potret Puan Aminah dengan cantik. Kegigihannya itu perlahan-lahan mengubah pandangan beberapa rakan lain. Mereka melihat Khairul sangat ramah, malah sanggup berkongsi ilmu dengan mereka yang lemah dalam subjek matematik dan sains. Melalui itu, Khairul mendapat beberapa orang kawan sejati. Ketika urusan di sekolah mula stabil, satu lagi dugaan menimpa. Pada hujung bulan itu, Tan Sri Omar merasa letih, sakit dada, dan sesak nafas. Selepas pemeriksaan, doktor memberitahu dia menghidap penyakit jantung peringkat awal dan perlu mengurangkan tekanan serta mengelakkan emosi yang kuat. Berita ini membuatkan Khairul sangat bimbang. Dia takut baru sahaja menemui tempat berlindung yang selesa, kini berisiko kehilangannya. Tan Sri Omar menenangkan, Pak Cik akan dapatkan rawatan, jangan risau. Pak Cik kena terus hidup untuk tengok kamu membesar. Janji Pak Cik pada Puan Aminah belum selesai lagi. Mengetahui keadaan kesihatannya, Tan Sri Omar menyusun semula urusan kerjanya, menyerahkan sebahagian tugas kepada Haikal dan meluangkan lebih banyak masa untuk berehat dan bersama Khairul. Setiap pagi, dia dan budak itu bersenam ringan bersama. Pada waktu malam, mereka berdua, yang sebenarnya boleh dipanggil datuk dan cucu, tetapi Khairul sudah terbiasa memanggilnya Pak Cik, akan duduk membaca buku atau mendengar muzik. Banglo yang dahulunya sunyi, kini lebih ceria dengan suara dan tawa. Suatu hari, Khairul dengan teragak-agak bertanya, Pak Cik, tak lama lagi ada pertandingan melukis kanak-kanak peringkat kebangsaan. Saya nak coba, tapi saya takut tak mampu. Tan Sri Omar memberi semangat. Kenapa nak takut? Buat saja apa yang kamu suka. Pak Cik percaya kamu ada bakat. Mendapat dorongan, dia berlatih dengan tekun, menumpukan perhatian pada warna dan garisan. Malam-malam dia berjaga sehingga lewat untuk menyiapkan lukisan pertandingannya. Sebuah potret seorang wanita memegang sejambak bunga kek kuah putih dengan senyuman mesra, berdiri di hadapan sinaran matahari yang lembut. Sesiapa yang melihat pasti akan mengenali ia adalah imej Aminah yang diilhamkan oleh Khairul. Apabila selesai, Khairul meletakkan lukisan itu di atas penyangga dan menatapnya lama. Dia menghantar penyertaannya dengan hati yang berdebar-debar menanti keputusan. Masa berlalu perlahan. Tan Sri Omar terus memantau proses pemulihannya sendiri, sambil bimbang dan berharap Khairul akan mencipta keajaiban. Suatu hari, Khairul pulang dari sekolah dengan mata yang bersinar. Pak Cik, pihak penganjur maklumkan lukisan saya layak ke pusingan akhir. Tan Sri Omar begitu gembira sehingga hampir menangis, lalu memeluknya erat. Bagusnya anakku. Buat pertama kalinya, dia terlepas memanggil anakku, membuatkan Khairul terharu sehingga hampir menangis. Daripada seorang kanak-kanak gelandangan, dia kini telah mencapai pintu impiannya. Perasaan hangat dan bahagia menyelubungi seluruh Banglo. Namun, sebelum kejayaan diraihkan, badai melanda. Sebuah akhbar tabloid di internet tiba-tiba mendedahkan cerita tentang jutawan Tan Sri Omar yang tiba-tiba mengambil anak angkat, disyaki anak luar nikah dengan kekasih lama, berserta dengan spekulasi tidak berasas. Mereka memuat naik gambar Khairul dan Tan Sri Omar keluar dari kereta bersama. Kabar angin itu tersebar dengan pantas, mencetuskan berbagai bisikan. Mereka berkata, Aminah baru sahaja meninggal beberapa tahun, Tan Sri Omar sudah ada anak luar nikah. Mereka yang suka mencari sensasi menambah cerita, mengatakan Khairul pastinya anak kandung Tan Sri Omar. Ini memberi kesan negatif yang besar.
Rakan-rakan niaga mula mempersoalkan hubungan Tan Sri Omar dan Khairul, menjadikannya topik perbualan. Khairul menjadi takut. Dia tidak berani keluar dan mengelak daripada bergaul dengan rakan-rakannya. Dia sedih memikirkan bahawa dialah punca Tan Sri Omar menanggung cemuhan. Suatu malam, dia mengemas barang-barangnya, berniat untuk melarikan diri. Tetapi ketika sampai di pintu pagar, tangannya masih menggeletar. Dia terjumpa Tan Sri Omar sedang berdiri menunggunya. Nampaknya dia sudah dapat mengagak niat Khairul. Khairul menunduk. Saya tak nak Pak Cik dapat nama buruk. Saya tak layak. Kata-kata itu membuatkan hati Tan Sri Omar bagai dihiris. Dia memeluk budak itu dengan lembut. Anakku, jangan buat kerja gila. Kamu bukan beban. Reputasi, Pak Cik dah lalui macam-macam selama ni. Takkan Pak Cik takut dengan beberapa khabar angin? Biarkan mereka. Pak Cik cuma nak kamu tinggal di sini, hidup seperti yang dihajati oleh Aminah. Bagi Pak Cik, kamulah keluarga, orang yang perlu dilindungi. Kalau kamu pergi, Pak Cik akan menyesal seumur hidup. Kata-kata itu bagaikan tali yang mengikat Khairul, membuatnya tidak mampu melangkah pergi. Dia menangis, menyedari bahawa dia tidak lagi keseorangan, dan faham bahawa kebimbangannya tentang reputasi hanyalah batu kecil berbanding kasih sayang yang diberikan oleh Tan Sri Omar. Badai melanda sekali lagi apabila Farhan, anak kandung Tan Sri Omar, tiba-tiba pulang ke Malaysia, mengumumkan dia berhenti belajar di pertengahan jalan di Amerika. Farhan pulang tanpa memberitahu, muncul di hadapan pintu banglo dengan sebuah beg besar. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang tamu, Farhan berkata dengan marah, "Ayah, saya tak boleh teruskan belajar bila tahu keluarga kita terpalit dengan skandal anak luar nikah. Ibu di alam sana pun mesti sedih." Kata-kata yang tajam itu menusuk hati Tan Sri Omar. Khairul berdiri menyorok di belakang, sangat cemas. Dia tidak tahu bagaimana hendak berhadapan dengan Farhan, hanya pernah mendengar bahawa anak jutawan ini seorang yang panas baran dan sombong. Tan Sri Omar berkata dengan nada yang dalam, "Kamu percaya dengan khabar angin tak berasas tu?" Farhan meninggikan suara. "Habis tu, macam mana ayah nak jelaskan pasal ayah bawa budak yatim ni masuk rumah? Layan dia lebih baik daripada anak sendiri." Suasana menjadi tegang. Khairul ketakutan dan berundur lebih jauh. Dia cuba melarikan diri ke tingkat atas, tetapi Tan Sri Omar memanggilnya. "Khairul, tinggal di sini. Kamu juga ahli keluarga ni." Farhan membulatkan mata. "Keluarga apa? Siapa yang terima? Ibu dah meninggal. Ayah nak buat apa pun boleh." Kemarahan membuak-buak di kepala Tan Sri Omar, tetapi dia menahan diri dan berkata tegas, "Cukup, Farhan. Ayah tak akan jelaskan kalau kamu terus berprasangka buruk. Tapi ingat, budak ini adalah orang yang pernah diselamatkan oleh ibu kamu. Ayah bawa dia ke sini pun sebab nak teruskan cita-cita murni ibu kamu." Farhan terdiam apabila mendengar nama ibunya disebut. Dia berpaling dan berkata dengan kasar, "Saya tak nak dengar." Malam itu, suasana di rumah sangat berat. Farhan mengurung diri di dalam bilik. Khairul juga bersembunyi di dalam biliknya. Tan Sri Omar duduk sendirian di ruang tamu, bimbang akan konflik antara kedua-dua budak itu. Sebenarnya, Farhan adalah anak kandungnya. Dia tidak mahu anaknya terluka. Tetapi Khairul pula adalah insan yang ingin dibelanya sebagai ganti untuk arwah isterinya. Bagaimana cara untuk mendamaikan mereka? Selepas beberapa hari, nampaknya Farhan mula bertenang. Dia melihat ayahnya letih dan penyakit jantungnya semakin ketara. Hati nuraninya mula terusik. Suatu malam, Farhan secara proaktif berkata kepada Khairul, "Hei, kau sibuk tak? Keluar taman sekejap, aku nak cakap sikit." Khairul cemas tetapi tetap mengikut. Di taman, di bawah cahaya lampu kuning, Farhan berkata dengan nada tegas, "Cakap betul-betul, kau ni anak luar nikah ayah aku ke?" Khairul terkejut. "Tak, Abang Farhan, bukan, saya bukan anak kandung, saya anak yatim. Puan Aminah, ibu abang, yang selamatkan saya. Sebab tu, Pak Cik Omar bawa saya tinggal sini."
Farhan menatap Khairul. Ada sedikit rasa kasihan melihat budak itu yang malu-malu. Dia teringat ibunya juga, seorang yang sangat pemurah. Farhan mengangguk. Mungkin aku paham. Aku salah sebab buat andaian. Tapi aku tetap tak suka cara ayah terlalu manjakan kau. Khairul menggigit bibir. Saya tak minta pun. Saya takut semua orang salah faham. Saya cuma nak belajar, nak melukis, nak balas budi ibu abang. Mendengar kata-kata yang tulus itu, hati Farhan tiba-tiba terasa ringan. Dia bukanlah orang jahat, cuma dibutakan oleh kemarahan dan cemburu. Dia bertanya, "Kau minat melukis ya? Ibu aku pun dulu suka melukis." Khairul mengangguk dan menceritakan niatnya untuk melukis potret Aminah. Farhan termenung. Kemudian, buat pertama kalinya, dia tersenyum samar. "Rupanya kau ada persamaan dengan ibu aku. Baiklah, tinggallah di sini. Tapi jangan harap aku akan senang-senang rapat dengan kau." Selepas berkata begitu, dia masuk ke dalam. Walaupun kata-katanya masih kasar, sekurang-kurangnya tidak setajam dahulu. Pada hari keputusan pertandingan melukis kanak-kanak diumumkan, Khairul mendapat tempat kedua. Pada hari penyampaian hadiah, dia sangat gemetar. Sepatutnya Tan Sri Omar akan menemaninya, tetapi pada masa itu dia terpaksa dimasukkan ke hospital kerana serangan jantung. Farhan yang tidak mempunyai pilihan lain terpaksa menggantikan ayahnya untuk menemani Khairul. Di dewan, orang ramai melihat seorang pemuda berusia awal 20-an, tinggi lampai, memimpin seorang budak lelaki 12 tahun untuk menerima hadiah. Khairul melangkah ke atas pentas, tangannya menggeletar memegang sijil dan piala, jantungnya berdegup kencang. Dia memandang ke bawah dan melihat Farhan duduk di situ, wajahnya tenang tetapi ada riak bangga. Apabila pengacara majlis menjemput Khairul untuk memberi ucapan, dia berkata dengan terharu, "Saya ingin mendedikasikan anugerah ini kepada Puan Aminah, insan yang telah menyelamatkan nyawa saya dahulu, dan juga isteri kepada ayah angkat saya. Tanpa beliau dan tanpa Pacik Tan Sri Omar, saya tidak akan berada di sini hari ini." Sebaik sahaja selesai, seluruh dewan bertepuk tangan. Farhan tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan lebih kuat daripada orang lain. Mungkin pada saat itu, dia mula faham bahawa Khairul bukanlah musuh atau pesaing harta, tetapi seorang budak yang patut dihargai. Selepas majlis, Farhan mengajak Khairul ke hospital untuk melawat ayah mereka. Di dalam bilik wad, melihat Khairul memeluk piala, mata Tan Sri Omar berkaca-kaca. "Hebatnya kamu, ayah minta maaf tak dapat datang beri sokongan." Khairul mendekati dan memegang tangannya. "Tak apa, Aban Farhan dah temankan saya." Tan Sri Omar memandang anak kandungnya dan tersenyum perlahan. "Terima kasih Farhan." Farhan mengangguk kekok, tidak berkata apa-apa. Walaupun masih kelihatan dingin, hatinya terasa hangat. Sebenarnya, melihat senyuman bahagia di wajah ayahnya, dia juga merasa lega. Pada hari itu, doktor menasihati Tan Sri Omar agar mempertimbangkan pembedahan jantung pada masa akan datang jika keadaannya tidak bertambah baik. Malam itu, ketika Tan Sri Omar tidur, Khairul duduk di sebelahnya dan menatapnya lama. Dia berfikir dalam hati, "Aku mesti berusaha lebih gigih, mesti cepat matang untuk membantu ayah, tidak membiarkannya letih." Dia teringat Aminah, membayangkan jika arwah masih hidup, pasti dia mau Tan Sri Omar tidak lagi bekerja keras demi syarikat, sebaliknya menikmati kehidupan keluarga. Fikiran itu mendorongnya. Keesokan harinya, Khairul mencadangkan, "Apa kata saya lukis satu potret besar Puan Aminah untuk diletakkan di ruang tamu rumah kita, supaya ayah sentiasa rasa macam ibu ada di sisi?" Farhan mendengar dan tidak membantah, malah berjanji akan membantunya mencari lebih banyak bahan rujukan dan gambar tentang ibunya. Beberapa waktu kemudian, kedua-dua beradik itu, walaupun tidak terlalu mesra, mula bekerja sama. Farhan mencari di dalam simpanan barang-barang kenangan ibunya, mengeluarkan gambar-gambar dan diari lama. Khairul menenggelamkan diri dalam melukis selama 2 minggu berturut-turut. Dia melakar dengan pensel,
kemudian mewarna, cuba menghidupkan semula potret Aminah dengan latar belakang taman mawar putih yang disukai arwah. Pada hari lukisan itu siap, Khairul dan Farhan bersama-sama menggantungnya di dinding besar ruang tamu. Apabila Tan Sri Omar pulang dari hospital, dia masih tidak tahu apa-apa. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lobi, dia terus bertentang mata dengan pandangan lembut Aminah dalam lukisan itu. Emosinya membuak-buak. Dia memegang erat pemegang tangga, air matanya berlinangan. Khairul dan Farhan berdiri di sebelahnya, memerhati dalam diam. Seketika, Tan Sri Omar menanggalkan cermin matanya, mengesat air mata, lalu memandang kedua-dua mereka. Terima kasih anak-anakku. Ayah gembira sangat. Selepas berkata begitu, dia mendepangkan tangannya. Farhan dan Khairul melangkah ke hadapan dan mereka berpelukan. Dalam saat yang hangat itu, ikatan kekeluargaan yang dahulunya sukar disatukan, akhirnya menemui titik persamaan berkat kasih sayang terhadap seorang wanita baik hati yang telah pergi. Namun, badai kehidupan tidak berhenti di situ. Apabila Khairul melangkah ke tingkatan 2, dia tiba-tiba bertemu semula dengan satu bayangan yang dikenalinya. Seorang lelaki yang kelihatan seperti kaki botol mendekatinya di hadapan pintu sekolah, mengaku sebagai bapa saudaranya. Lelaki itu, Lemon, mengancam mahu membawanya pulang ke kampung dan akan menuduh Tan Sri Omar menculik jika tidak diberi pampasan. Khairul ketakutan kerana lelaki itu adalah Lemon, adik seibu berlainan bapa kepada ibunya. Dahulu, selepas ibunya meninggal dunia, Lemon telah mengabaikannya, malah menjual barang-barang dan menghalaunya keluar dari rumah. Kini, melihat dia hidup dengan jutawan, Lemon merancang untuk memeras Ugut. Khairul gementar, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lemon mengugut, kau kena bagi aku duit. Kalau tidak, aku akan buat apa saja untuk bawa kau balik. Dakwa kau anak angkat tak sah. Budak itu panik. Pakcik, lepaskanlah saya. Saya dah tak ada apa-apa. Lemon memaki hamun dan meragut begnya. Mujurlah pada masa itu, Farhan datang dengan kereta untuk menjemput Khairul. Melihat kejadian itu, dia meluru keluar untuk campur tangan. Lemon yang dimarahi oleh Farhan terpaksa melarikan diri. Khairul masih ketakutan dan cuba merahsiakan kejadian itu, tetapi Farhan dapat mengagak dan mendesaknya sehingga dia menceritakan segalanya. Tanpa berlengah, Farhan membawa Khairul pulang dan menceritakan kepada Tan Sri Omar. Mendengar cerita itu, kemarahan Tan Sri Omar membuak-buak, tetapi dia tetap berhati-hati. Jangan risau, ayah akan suruh orang siasat untuk tengok apa hak dia. Hasil siasatan menunjukkan Lemon tidak mempunyai sebarang hak undang-undang ke atas Khairul kerana dia tidak pernah mendaftarkan sebarang dokumen penjagaan dan bukan penjaga yang sah. Namun, Lemon terus mengganggu, malah menghantar surat ugutan kepada Tan Sri Omar. Tan Sri Omar memutuskan untuk menggunakan peguam bagi memberi amaran kepada Lemon. Pada mulanya, Lemon masih berlagak samseng, tetapi selepas diugut oleh peguam dengan dakwaan memeras ugut dan menyerang kanak-kanak bawah umur, barulah dia berundur. Walaupun begitu, Khairul masih trauma, sering bermimpi tentang keganasan masa lalu. Tan Sri Omar risau dan cuba menenangkannya. Kamu ada keluarga, ada ayah dan abang Farhan untuk lindungi kamu, jangan takut. Khairul menangis. Dalam hatinya dia bersyukur kerana takdir telah mempertemukannya dengan seorang ayah angkat yang hebat. Apabila Khairul berada di penghujung tingkatan 2, sekolah menganjurkan satu pertandingan kesenian yang menggabungkan persembahan dan seni lukis. Khairul dijemput untuk melukis latar belakang pentas untuk malam persembahan. Farhan juga bersemangat membawanya membeli cat, berus dan papan untuk membuat latar belakang yang besar. Perwatakan Farhan perlahan-lahan berubah. Dia tidak lagi cuba bersikap dingin terhadap Khairul. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan gembira. Sehari sebelum persembahan, Khairul bekerja keras di sekolah sehingga lewat malam.
Farhan datang dengan kereta untuk menjemputnya pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba telepon berbunyi, memberitahu Tan Sri Omar pengsan di pejabat dan sedang dalam rawatan kecemasan. Wajah Farhan pucat, dia segera memusingkan kereta ke hospital. Khairul yang duduk di sebelahnya, jantungnya berdegup kencang. Setibanya di sana, dokter memberitahu keadaan jantung Tan Sri Omar sangat kritikal dan memerlukan pembedahan segera. Kedua-dua beradik itu kelam kabut menandatangani borang kebenaran. Tan Sri Omar ditolak masuk ke bilik bedah. Selama beberapa jam menunggu di luar, Khairul terduduk di kursi, menekuk muka dengan kedua-dua tangan, air matanya mula mengalir. Buat pertama kalinya, dia merasa begitu takut kehilangan seseorang yang penting. Farhan berdiri di sebelahnya, juga bimbang sehingga tangannya menggeletar, tetapi cuba berlagak kuat untuk menenangkan Khairul. Dia meletakkan tangan di bahu budak itu, suaranya tersekat-sekat. "Hei, ayah kita akan selamat. Ayah dah janji nak tengok kau melukis. Jangan menangis." Belum pernah kedua-dua beradik itu merasa begitu memerlukan antara satu sama lain seperti saat ini. Akhirnya, pembedahan yang panjang selesai. Doktor memberitahu keadaan tidak terlalu kritikal, tetapi memerlukan masa untuk pulih. Farhan menghela nafas lega. Khairul terduduk bersyukur. Di dalam bilik pemulihan, Tan Sri Omar terbaring tidak bergerak, wajahnya pucat, dengan tiup pernafasan di mana-mana. Khairul melangkah dengan gementar, memegang perlahan tangan ayahnya di atas katil. Tan Sri Omar membuka mata dengan lemah, cuba tersenyum. Budak itu tidak dapat menahan diri dan menangis. "Ayah!" Khairul takut sangat. Ini juga kali pertama Khairul memanggilnya ayah, satu perkataan suci yang tidak pernah berani diucapkannya, karena dia selalu merasakan dirinya hanya anak angkat. Tetapi kini, semua halangan runtuh di hadapan kasih sayang. Tan Sri Omar berbisik, "Ayah, oke, jangan menangis anakku." Farhan yang berdiri berdekatan juga menitiskan air mata, menggenggam erat kursi. Selepas pembedahan, Tan Sri Omar berehat daripada kerja dan menumpukan perhatian pada pemulihan. Khairul berada di sisinya, menjaganya, memasak bubur, dan menghidangkan air. Farhan juga mengetepikan sikap angkuhnya untuk bersama-sama Khairul menjaga ayah mereka. Kadang-kadang, kedua-dua beradik itu saling berpandangan, tersenyum, dan mengangguk perlahan, seolah-olah berikrar sehati sejiwa. Pada hari Tan Sri Omar keluar dari hospital, banglo itu seolah-olah hidup semula. Orang gaji dan pengurus rumah semuanya gembira, mengatakan sejak Puan Aminah meninggal dunia, inilah kali pertama mereka merasakan suasana sehangat ini. Selepas kejadian itu, Tan Sri Omar mengubah cara hidupnya. Dia menyerahkan sebahagian besar saham dan pengurusan syarikat kepada Haikal dan lembaga pengarah yang dipercayai hanya memegang peranan sebagai penasehat. Sisa masa berharganya dihabiskan untuk keluarga kecilnya. Pada waktu petang, dia akan duduk di taman bunga, memerhati Khairul tekun melukis atau membaca buku. Kadang-kadang Farhan juga pulang dan singgah berbual dengan ayah dan adik angkatnya. Mereka bertiga akan berkongsi cerita harian, ketawa riang seperti sebuah keluarga biasa. Dalam satu perbualan seperti itu, Khairul dengan teragak-agak berkata, "Ayah, Khairul nak anjurkan satu pameran lukisan kecil untuk kumpul dana bantu anak-anak yatim. Itu pun impian Ibu Aminah kan, Ayah?" Mata Tan Sri Omar berkaca-kaca. "Betul tuh, kalau kamu dapat buat, ibu kamu pasti akan gembira sangat." Farhan yang duduk di sebelah mendengar perbualan itu juga terkejut. "Kau baru 14 tahun, nak buat pameran?" Khairal menjawab dengan serius, "Saya akan cuba. Saya nak tunaikan wasiat ibu." Maka, seluruh keluarga mula membuat persiapan. Tan Sri Omar memberi sokongan keuangan, manakala Farhan membantu menguruskan lokasi dan menghubungi rakan-rakan. Khairul tekun menghasilkan karya lukisan pemandangan, potret, dan lukisan tentang kasih sayang keluarga. Dia turut mengajak beberapa rakan sekelas yang juga gemar melukis, meminta setiap orang menyumbangkan beberapa keping lukisan untuk dijual bagi tujuan amal.
Proyek itu bermula kecil-kecilan, tetapi perlahan-lahan menarik perhatian karena reputasi Tan Sri Omar. Ramai yang ingin tahu, anak angkat jutawan menganjurkan pameran memang berita yang menarik. Pada mulanya, Khairul takut menjadi perhatian, tetapi Tan Sri Omar dan Farhan memberinya semangat. Daripada takut, lebih baik jadikan perhatian ini sebagai peluang untuk menyebarkan kebaikan. Pada hari pameran, Khairul tidak menjemput terlalu ramai tetamu VIP. Dia hanya mau menjemput rakan-rakan, guru-guru, pencinta seni, dan sekumpulan anak yatim. Apabila majelis peresmian bermula, Khairul berdiri di hadapan mikrofon, tangannya menggeletar. Dia memandang ke bawah dan melihat ayahnya, Abang Farhan, dan ramai lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Hari ini, saya menganjurkan pameran ini untuk memberi penghormatan kepada ibu angkat saya, Puan Aminah, insan yang telah menyelamatkan nyawa saya, dan juga untuk meneruskan impiannya membantu anak-anak yatim seperti saya untuk terus hidup dan mempunyai harapan. Saya berharap semua dapat bersama-sama membeli lukisan untuk menyumbang kepada dana anak-anak miskin." Kata-katanya yang tulus dan tidak berpura-pura mendapat tepukan gemuruh daripada orang ramai. Ramai tetamu kaya yang sanggup membeli lukisan untuk menyokong dana tersebut. Ada yang membeli lukisan Taman Mawar Putih dengan harga beberapa kali ganda daripada jangkaan. Pada akhir majelis, jumlah kutipan yang diperoleh mengejutkan semua orang. Khairul menyerahkan kesemua wang itu kepada pengurus dana amal, berharap ia dapat membantu kanak-kanak yang memerlukan. Tan Sri Omar duduk di satu sudut dewan, memerhati anak angkatnya. Dia teringat Aminah. Arwah sudah tiada, tetapi seolah-olah semangat kemanusiaannya mengalir dalam diri budak ini. Walaupun tidak mempunyai pertalian darah, Khairul seolah-olah anak arwah. Pada saat itu, Tan Sri Omar merasa lega dan bahagia yang tidak terhingga. Semasa pameran itu juga, seorang tetamu asing mendekati Khairul, memperkenalkan diri sebagai pemilik sebuah pusat latihan seni lukis remaja. Dia menawarkan, "Saya nampak kamu sangat berpotensi. Kalau kamu mau belajar ke peringkat profesional, pusat saya sedia memberikan beasiswa." Mata Khairul terbeliak gembira. Apabila dia berpaling kepada Tan Sri Omar, matanya jelas menunjukkan harapan. Tan Sri Omar mengangguk. "Kamu buatlah keputusan sendiri. Kalau kamu betul-betul minat, ayah sokong sepenuhnya." Khairul seolah-olah terharu. Ini adalah satu pintu baru yang terbuka di hadapannya, budak yatim piatu suatu ketika dahulu. Tetapi hari gembira selalunya berlalu pantas. Malam itu, Tan Sri Omar menerima panggilan daripada wakil bank. Badrul, adiknya, telah mengambil kesempatan semasa dia sibuk dengan urusan keluarga dan kesehatan untuk menggelapkan sejumlah besar wang syarikat melalui satu projek palsu. Perkara ini meletakkan syarikat dalam keadaan berisiko, berpotensi mengalami kerugian keuangan yang serius. Tan Sri Omar kecewa dan sangat marah dengan adiknya. Keadaan menjadi genting. Saham syarikat menjunam. Selepas beberapa minggu mesyuarat tergempar, barulah Tan Sri Omar dan pasukannya dapat membendung krisis. Kesehatannya sekali lagi terancam, serangan jantungnya kembali. Ketika itu, Khairul bimbang dan mencari pelbagai cara untuk menenangkannya. Ayah, Khairul tak pandai berniaga, tapi Khairul percaya ayah akan dapatinya. Angin yang bertiup di depan pintu tak akan dapat goyahkan hati yang tabah. Ini kata-kata yang Ibu Aminah selalu percaya, kan ayah? Dia mengulangi kata-kata yang pernah diucapkan oleh arwah, menyuntik semangat ke dalam hati ayahnya. Benar, Tan Sri Omar tersedar. Dia menggenggam tangan anak angkatnya dan mengangguk, bertekad tidak akan membiarkan syarikatnya runtuh. Pada masa yang sama, Farhan turut membantu memberi idea. Akhirnya, mereka berjaya menyelesaikan masalah itu dengan baik, mendapatkan semula sejumlah besar wang, dan membuatkan Badrul terpaksa menunduk, meminta maaf, dan meninggalkan syarikat.
Selepas badai itu, Tan Sri Omar mengambil satu lagi langkah ke belakang. Dia merasa perlu melindungi jantungnya secara harfiah dan kiasan. Kini, dia hanya mahu menikmati hari-hari yang tenang bersama keluarganya. Dalam satu sidang akhbar, dia mengumumkan menyerahkan kursi pengurusi kepada Haikal, manakala dia sendiri berundur menjadi penasihat kehormat. Orang ramai membuat spekulasi. Ada yang kata, Tan Sri Omar sudah tua dan takut mati, jadi dia melarikan diri. Ada pula yang kagum, memujinya sebagai usahawan veteran yang tahu bila masanya untuk berhenti. Dia sendiri tidak peduli. Dia teringat kata-kata Aminah, "Hidup ini singkat bang, jangan lepaskan kasih sayang." Kini, dia memilih keluarga sebagai keutamaannya. Musim panas ketika Khairul berusia 15 tahun, Pusat Latihan Seni Lukis menghantar surat jemputan kepadanya untuk belajar di Kuala Lumpur selama 2 tahun. Tan Sri Omar bimbang. "Kamu pergi jauh, ayah akan rindu, tapi kamu perlu kejar impian kamu, beranikan diri. Di rumah, ayah sentiasa sokong." Khairul duduk diam seketika, memegang tangan ayahnya yang sedikit kurus. Khairul janji akan belajar bersungguh-sungguh. Khairul nak jadi pelukis seperti impian ibu untuk melukis banyak karya indah untuk dunia. Farhan juga memberi semangat. "Lepas habis belajar, jangan lupa balik sini, rumah kita." "Ayah perlukan kau." Khairul tersenyum ceria. "Baik abang." Panggilan abang itu kedengaran mesra. Daripada benci, kini Farhan juga menganggap Khairul seperti adik kandungnya sendiri. Pada hari Khairul ke lapangan terbang, Tan Sri Omar dan Farhan turut menghantarnya. Tan Sri Omar memberinya sebuah telefon baru, berpesan, "Ingat, sentiasa berhubung. Ada apa-apa, terus telefon ayah. Dan jangan lupa jaga kesehatan." Khairul memeluknya erat, buat pertama kalinya berani memanggil, "Ayah, Khairul sayang ayah." Lapangan terbang riuh rendah, tetapi saat itu terasa begitu suci. Farhan berdiri di sebelah, menepuk perlahan belakang adiknya, matanya juga berkaca-kaca. Mereka berpisah dengan keyakinan bahwa budak itu akan melangkah ke dunia yang lebih luas, mencapai impiannya. Di belakangnya, sebuah keluarga yang terbentuk lewat, tetapi kukuh sentiasa memerhati. 2 tahun Khairul belajar di Kuala Lumpur, dia menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Farhan juga mengalami perubahan positif. Dia menyadari minatnya adalah dalam bidang teknologi dan kembali ke Amerika untuk menyambung pengajian. Syarikat yang dipimpin oleh Haikal berangsur stabil. Manakala Tan Sri Omar setiap pagi masih berjalan-jalan di taman bunga, kadang-kadang memandang gambar Aminah dan tersenyum. Dia sering berkata kepada pengurus rumah, "Dia dah pergi, tapi dia tinggalkan saya 2 orang anak, 1 anak kandung, 1 anak angkat. Jadi, saya dah tak ada apa-apa yang dikesalkan lagi." Sesiapa yang mendengar pasti terharu, paham bahawa kehidupan Tan Sri Omar kini lebih lengkap berbanding sebelumnya. Apabila Khairul dijemput untuk menyertai satu pertandingan melukis bertaraf antara bangsa, anjuran sebuah organisasi seni berprestij, dia bersiap sedia dengan penuh semangat. Temanya adalah kemanusiaan dalam kehidupan moden. Khairul mengimbas kembali perjalanannya daripada seorang budak gelandangan yang tidur di sebelah kubur isteri jutawan sehinggalah ke jalan seni lukis hari ini. Dia teringat Aminah, ayah Omar, abang Farhan, dan semua orang yang telah memberinya peluang. Lalu, dia melukis sebuah karya besar dengan imej utama seorang budak gelandangan berwajah muram. Di sebelahnya, ada tangan yang dihulurkan oleh seorang wanita yang memancarkan cahaya hangat. Di kejauhan, kelihatan bayangan seorang bapa berdiri menunggu sambil memeluk bunga kekwa putih. Lukisan itu menggabungkan warna-warna gelap dan terang, melambangkan kontras antara penderitaan dan kasih sayang. Menghantar lukisan itu, Khairul berdoa, sama ada menang atau tidak, dia tetap mau menyebarkan mesej bahwa kasih sayang lebih kuat daripada segala badai. Keputusannya sungguh di luar jangkauan. Khairul memenangi tempat pertama. Pihak penganjur menjemputnya ke Eropa untuk pameran dan pertukaran seni.
Ia adalah satu penghormatan yang jarang berlaku untuk seorang anak muda dari Malaysia. Pada hari menerima berita itu, Khairul dengan mata berkaca-kaca terus menelepon Tan Sri Omar. "Ayah, Khairul menang. Khairul akan ke Perancis." Tan Sri Omar ketawa besar, suaranya bergetar kerana gembira. "Syabas anakku, ayah bangga dengan kamu. Ibu Aminah pun pasti bangga dengan kamu." Mereka ketawa terbahak-bahak walaupun kedua-duanya menitiskan air mata. Tepat pada masanya, Farhan juga membuat panggilan video dari Amerika. "Tahniah budak, abang dah tempah tiket untuk terbang ke Perancis, sokong kau." Kasih sayang tiga beranak itu, walaupun berjauhan, tidak pernah pudar. Semuanya bersatu dalam kegembiraan yang tidak terhingga. Selepas acara pameran di Eropah, Khairul memutuskan untuk kembali ke Malaysia kerana dia merindui keluarganya, merindui ayah Omar. Apabila tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, melihat Tan Sri Omar berdiri menunggu dengan sejambak mawar putih, Khairul berlari memeluknya erat. Dia berkata, "Khairul tak akan lupa pesanan ayah dan ibu. Hiduplah dengan penuh kasih sayang." Tan Sri Omar tersenyum. "Kamu dah buat yang terbaik, anakku." Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul menikmati makan malam yang penuh dengan gelak tawa. Farhan juga mengambil cuti dan pulang, duduk di sebelah adiknya, turut membantu ayah menyajikan makanan. Banglo yang dahulunya dingin, kini dipenuhi kehangatan. Nampaknya, kehadiran Khairul bukan sahaja menyelamatkan dirinya, tetapi juga menyelamatkan Tan Sri Omar, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Aminah, dan mengajarnya untuk menyayangi sekali lagi. Setengah tahun kemudian, Khairul genap berusia 17 tahun, cukup umur untuk Tan Sri Omar membuat prosedur pengambilan anak angkat secara sah. Pagi itu, mereka bersama-sama ke pejabat pendaftaran. Buat pertama kalinya, Khairul menandatangani sijil kelahiran baru, mengisi nama Tan Sri Omar di ruangan bapa. Goresan penanya bergetar kerana terharu. Apabila prosedur selesai, Tan Sri Omar memeluk anaknya. "Sekarang kamu secara rasmi ahli keluarga Omar. Macam mana perasaan kamu?" Khairul menggenggam erat tangan ayahnya, matanya berkilauan. Saya bahagia, ayah." Mungkin konsep keluarga yang dahulunya hanya berani diimpikannya, kini telah menjadi kenyataan. Pada makan malam itu, Farhan yang kini telah tamat pengajian dan bekerja sebagai pengurus projek teknologi di Malaysia, turut serta dalam majlis meraihkan hari itu. Farhan mengangkat gelas airnya dan berdehem. "Jom, ucapkan tahniah kepada adik saya, Khairul, yang secara rasmi menjadi adik kandung saya di atas kertas. Saya minta maaf sebab pernah layan awak dengan teruk." Semua orang ketawa. Khairul tersipu-sipu. "Tak, saya yang patut berterima kasih pada abang sebab hantar saya pergi terima hadiah lukisan dulu." Mereka berdua melagakan gelas dengan riang. Tan Sri Omar duduk di sebelah, memegang cawan tehnya dengan penuh kepuasan, seolah-olah semua impian hidupnya telah tercapai. Di tengah-tengah saat itu, dia memandang ke arah gambar Aminah yang tergantung di atas altar. Dalam kepulan asap setanggi yang nipis, seolah-olah wajah arwah tersenyum. Dia berbisik perlahan, "Sayang, nampak tak? Kita ada seorang anak lelaki yang membanggakan." Bulan-bulan berikutnya, Khairul terus melangkah gagah di atas jalan seni lukis. Lukisan yang memenangi anugerah antarabangsa itu dicalonkan untuk satu lagi festival seni bertaraf dunia. Namanya semakin dikenali. Ramai yang tahu Khairul adalah anak angkat jutawan Tan Sri Omar, tetapi yang lebih penting, mereka menghormatinya kerana bakat dan cita-cita hidupnya yang mulia. Dia masih membuka kelas melukis percuma untuk kanak-kanak dari keluarga susah, meneruskan legasi Aminah. Dia menggunakan popularitinya untuk mengumpul dana amal, membina sebuah persekitaran seni mini untuk anak-anak yatim. Dan sudah tentu, di sisinya sentiasa ada ayah Omar dan abang Farhan yang menyokong. Suatu petang, ketika dua beranak itu sedang duduk di bawah pokok di taman, Khairul tiba-tiba bertanya, Ayah masih ingat tak hari pertama kita jumpa di sebelah kubur ibu? Saya takut sangat ayah akan halau saya." Tan Sri Omar memejamkan mata, mengimbas kembali.
Ketika itu, di tanah perkuburan yang dingin, dia terkejut melihat seorang budak tidur meringkuk di sebelah kubur. Siapa sangka hari itu akan membawa kepada satu takdir yang ajaib. Dia mengangguk, mengusap lembut rambut anaknya. Ayah ingat, ayah terkejut masa itu. Tapi sebaik sahaja ayah nampak kamu, hati ayah tersentuh. Mungkin ibu kamu yang beritahu. Khairul tersenyum, lalu berbisik di telinga ayahnya, "Saya akan coba hidup sebaik mungkin untuk membalas kasih sayang ayah dan ibu. Hidup ini singkat, jangan lepaskan kasih sayang. Saya akan sentiasa ingat ayat ini." Mereka saling berpandangan, mata mereka memancarkan kebahagiaan yang mendalam. Maka, kisah tentang jutawan yang terkejut menemui seorang budak tidur di sebelah kubur istrinya berakhir dengan kesudahan yang penuh kemanusiaan. Telah banyak badai, salah paham, kabar angin, pertelingkahan keluarga, penyakit, dan cemburu, tetapi pada akhirnya semuanya telah berlalu, digantikan oleh cahaya kebaikan, impian, dan kemaafan. Khairul bukan sahaja menemui sebuah keluarga, tetapi juga menjadi seorang bakat yang disegani. Manakala Tan Sri Omar, lelaki yang seolah-olah telah kehilangan harapan bersama pemergian istrinya, kini dapat meneruskan impian berkeluarga, tidak lagi mengurung diri dalam kemewahan dan kesunyian. Aminah, walaupun tidak lagi wujud, tetap menghubungkan mereka dengan cara yang paling ajaib. Setiap kehidupan mempunyai simpang yang tidak dijangka. Seperti Khairul, dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti akan menjadi anak seorang jutawan. Seperti Tan Sri Omar, dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti akan memeluk seorang budak asing dan memanggilnya anak. Namun, simpang-simpang itulah yang telah membentuk ikatan kekeluargaan, mengisi kekosongan yang dalam. Di tengah-tengah limpahan harta dan kemasyhuran, apa yang tinggal hanyalah persefahaman, penghargaan, dan kasih sayang yang tulus. Akhir sekali, bagi penonton dewasa, kisah ini mengingatkan kita akan beberapa pengajaran yang mendalam. Pertama, hidup ini singkat, jangan lepaskan kasih sayang. Ikatan kekeluargaan, sokongan, dan saling membantu adalah nilai teras yang lebih penting daripada segala kemegahan luaran. Kedua, kadang-kadang hanya satu perbuatan baik, seperti Puan Aminah membayar bil hospital untuk seorang budak asing, boleh mengubah seluruh kehidupan kedua-dua belah pihak. Menanam benih kasih sayang, kita boleh menuai sebuah taman kebahagiaan. Ketiga, uang dan kemasyhuran boleh hilang, tetapi kebaikan dan semangat akan memimpin kita melalui segala kesukaran. Khairul pada mulanya tidak mempunyai apa-apa selain rasa syukur dan minat melukis. Akhirnya, dia bangkit menjadi seorang pelukis muda berbakat, menghangatkan seluruh keluarga. Keempat, keluarga bukan sahaja dibina atas pertalian darah, tetapi juga atas perasaan yang tulus. Apabila hati cukup terbuka, keretakan dan keraguan akan perlahan-lahan sembuh dan ikatan kekeluargaan dilahirkan semula. Dan akhir sekali, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Falsafah lama ini masih relevan. Orang yang berbuat baik seperti Puan Aminah, walaupun telah pergi, meninggalkan warisan kasih sayang yang membolehkan mereka yang tinggal terus hidup dengan baik. Orang yang tamak seperti Badrul akhirnya menerima padanya. Walaupun tidak selalunya sejelas dalam film, tetapi jauh di dalam kitaran karma, kebaikan akan sentiasa mendapat balasan yang setimpal. Kisah Khairul dan Tan Sri Omar adalah seperti sebuah film kemanusiaan. Pertemuan yang luar biasa di tanah perkuburan menjadi jambatan yang menghubungkan dua takdir. Ia berakhir dengan kedamaian, membuka masa depan yang cerah. Budak yatim piatu suatu ketika dahulu kini melangkah megah di atas jalan seni, membawa hati yang hangat dari sebuah keluarga istimewa, menyebarkan mesej bahwa kasih sayang boleh menyelamatkan segalanya. Pasti di suatu tempat, wanita baik hati bernama Aminah sedang tersenyum puas melihat benih kasih sayang yang disemainya kini bercambah dengan ajaib. Hai semua, terima kasih kerana sudi mendengar. Oh ya, korang semua dari mana ya? Juga tinggalkan komen di bawah. Seronok juga kalau dapat tahu.
Apa pula pendapat korang tentang cerita yang baru saya kongsikan tadi? Saya amat hargai setiap pandangan dan maklum balas dari anda semua. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilindungi selalu. Semoga ketenangan senantiasa mengiringi langkah anda. Dan akhir sekali, kalau korang pun ada kisah atau pengalaman menarik untuk dikongsi bersama, jangan segan-segan untuk ceritakan di ruangan komen ya. Mana tahu, cerita korang boleh jadi inspirasi atau pengajaran untuk kami semua. Jumpa lagi.